Didik TV KPM. Okey, ya Nisa. Sebelum kita jalankan eksperimen kita, seketika kita tengok dulu ringkasan berkait dengan kita nak bina sel elektrokimia. Yang saya kata tadilah beberapa logam bagaimana bateri-bateri tertentu dihasilkan berdasarkan dia punya nilai-nilai voltan tertentulah. Okey, so kita tengok yang pertama di mana yang saya dah cerita yang pertama tadi iaitu sel elektrokimia yang menghasilkan tenaga elektrik daripada tindak balas kimia. So tindak balas kimianya kat mana? Iaitu dua logam yang berbeza tadi kita celup ke dalam elektrolit. Maka dia terhasillah tenaga elektrik. Okey. So kita tengok gambar yang ni, bila Nisa tengok, yang ni kita elektrolit ni iaitu 5 yang kita guna tadi. Jus dia, and then kita ada nilai positif, kita punya terminal kita panggil, terminal positif, terminal negatif, ada logam di sini dia tak nyatalah dua logam berbeza, cuma ni secara umum saja. Dan kita sambungkan pada voltmeter. So kalau Nisa tengok sini ada satu yang saya tak bawa, iaitu yang ni adalah Swiss. Bila kita tutup Swiss, maka pengaliran akan berlakulah. Okey, so ini terdiri daripada dua jenis logam. Ini yang saya kata tadi, yang berbeza, dicelup ke dalam elektrolit dan disambung pada wayar penyambung melalui litar luar. Itu yang dikatakan sel kimia ringkas. So yang tu yang saya nampak Nisa betul-betul excited bila nampak celup je dua tu. Nilai nilai voltmeter tu ada perubahan. Yang pertama tadi tak nampak apa-apa, nampak sedih tu nampak. Betul, saya rasa nampak, kecewa. Kesiannya dia sedih, tapi tak apa, kita nak tengok excitednya macam mana. Betul. Okey, seterusnya kita tengok apa alatan radas yang kita perlukan hari inilah. Okey, alatan radas kalau kita tengok secara umum sini nampaklah kita ada pita magnesium, kepingan kuprum, zinc, stannum. Yang ni yang pertama kita perlu buat apa? Bersihkan beberapa kepingan tadi dengan kertas pasir. Kenapa perlu bersihkan? Okey, cikgu, agak-agak mirror tu Nisa lah. Saya tahu. Saya rasa kan murid-murid di rumah pun pasti ada jawapannya. Saya rasa kita kena bersihkan kepingan-kepingan contoh macam logam kita ni daripada kotoran ataupun benda asing di permukaan. Betul tak, cikgu? Ya, betul. Hebat. Betul. Yang benda asing yang kita panggil tu kita panggil oksida logam. Kenapa kita perlu bersihkan dia dulu sebelum kita jalankan sebenarnya? Sebabnya dia akan mengganggu kita punya keputusan. Sebab itulah perlu kita bersihkan dengan kertas pasir. Kertas pasir Nisa kenal Betul, kertas pasir. Kenapa cikgu, saya kata Nisa kenal? Sebab anak murid saya baru ni dia mungkin PDPR dan jarang kita dedahkan dengan makmal. Dia tanya macam mana dia tak perasan. Saya pun tanya, tak kalah nak ada pasir kat atas kertas tu. Nama kertas pasir. So adalah beberapa orang kita tak menidakkan. Maksudnya PDPR tu bukannya tidak mengganggu murid tu, cumanya dia punya hands on, dia punya peralatan radas di makmal tu kita tak titik beratkan dalam kepala saya. Rasanya benda ni simple, mudah. Rupanya kena tunjuk betul-betul lah. Okey, sekarang kita dah tahu kita ada kertas pasir. So yang kedua nanti kita akan buat iaitu kita sukat 50 cm padu larutan kuprum 2 sulfat yang warna biru itulah. Okey, dan kita tuang ke dalam bika. So lepas tu kita akan sambungkan seperti mana yang Nisa sambung tadi yang buat dengan limau. Okey, kita guna dulu pita magnesium dan kepingan kuprum. Di mana pita magnesium kita letak pada terminal negatif. Dan pita kuprum ni, kepingan kuprum pada terminal positif. Dan kita celup ke dalam bika berkenaan dan macam biasalah kita rekod bacaan voltmeter. Dan apa yang kita perlu buat yang lain-lain tu, maka kita adalah ulang eksperimen menggunakan pasangan elektrod zinc dan kuprum, stannum dan kuprum serta kuprum dan kuprum. Yang ni Nisa dah boleh agak dah. Kalau logam yang sama berapa hasilnya. Tapi kita nak buktikan dia ada bacaan ataupun tidak bila kita guna dua logam yang sama. Nisa perasan tak kalau tengok di sini semuanya kita gabungkan atau kita pasangkan dengan kuprum saja. Kenapa ya, cikgu? Kenapa kita guna kuprum sahaja? Kenapa kita tak sambung yang lain-lain? Sebab dia punya rahsianya adalah apabila kita guna kuprum 2 sulfat larutan, maka satu terminal iaitu positif kita kena kekalkan dengan dia punya kuprum ni dengan logam yang sama. Kalau tidak ni tidak berlaku tindak balas kimia. Baik, okey cikgu. Nampaknya saya dah tak sabar-sabar nak melakukan. Yang ni gambar dia Nisa. Okey. Saya dapat bayangkan. Kecuali Swiss tadi cikgu. Swiss kita tak gunalah. Kalau dah gambar ni ada, tak apa, tak ada masalah. Kalau kita tak guna pun kita guna terusnya dan ini adalah penjadualan data. Yang ni yang penting.
Kalau Saya kita dah buat bersedia. eksperimen, saya dah siapkan. Kalau tidak nanti, kalau Nisa buat, Nisa sendiri yang kena buat ni. Ya, betul. Saya dah betul. sediakan jadual untuk saya Ya, merekodkan betul. bacaan dengan padanan logam yang berbeza. Jadi murid-murid di rumah, jom kita lakukan eksperimen ini bersama-sama. Cikgu, jom boleh, Sah, kita jom. mulakan. Okey. Okey, maknanya yang ini tadi. kita Yang buka pertama, dahulu. Okey. Kita ketepikan yang limau-limau ni tadi. okey, Nisa boleh bersihkan dulu Baik. beberapa logam berkenaan. Nampak. Kita nak buang benda asing je lah di Betul. luar tu. Ataupun yang cikgu jelaskan tadi sebagai oksida logam. Betul, Nisa, oksida logam. Berhati-hati ya, ada kepingan yang Tajam. tak tajam. Kita bersihkan perlahan saja. Hmm. Yang penting di permukaannya tu dibersihkan. Di depan dan di belakang ke cikgu? Ya, dua, Nisa, dua-dua. Okey. Gosokkan. Berhati-hati supaya kepingan logam kita pun tidak putus ataupun tidak. Betul, Nisa, sebab ada patah. yang lembut, Betul. yang keras tak ada masalah lah. Okey, yang ini. Okey. Yang kedua, nampak. Ini gosok Okey. perlahan sahaja. Okey. Okey, Nisa dah siap? Sikit lagi cikgu. Murid-murid di rumah pun beri perhatian. Masing-masing tengok dekat kaca televisyen masing-masing cikgu. Ini caranya nak menggunakan membersihkan kepingan logam kita menggunakan kertas pasir secara lembut saja dan berhati-hati. Ada kepingan logam yang ada bucu yang agak tajam. Baik, okey. Sikit lagi. Satu lagi. Bersihkan. Tak perlu terlalu kuat cikgu ya Tak apa. menggosoknya. Sebab kita nak buang dia punya benda asing di luar je. Di permukaan sahaja. Okey. Kepingan logam yang terakhir saya bersihkan. Okey. Okey. Okey, seterusnya apa yang kita perlu buat ni? Langkah seterusnya kita Perlu perlu sukat. sukat Okey, sukat banyak 50. larutan kuprum 2 sulfat kita. Ya, Nisa. Okey, Kita kena larutan hati-hatilah biru nanti ini. takut tertumpah kan. Baik. Okey, 50 ya cikgu. 50. 10 cm padu. Okey, 50. Sikit lagi. Cukup tak, Nisa? Kalau tak cukup tak apa cikgu ada lagi kan? Nanti saya tuang. Okey. Okey, boleh. Menarik sebab larutannya berwarna biru. Jadi pastikan aras mata anda dengan penyukat berada pada arah yang sama. Meniscus kita panggil. Okey, cukup. Okey, cukup. Tepat 50. Baru kita padu. tuangkan ke dalam bikar. Bikar yang satu lagi lah, yang kosong Kita tu. pindahkan ke bikar yang bersih. Okey. Alamak. Okey. Baik. Okey, saya dah tuang. Macam ni cikgu, Okey, boleh yang cikgu? pertama boleh, tak ada masalah. Yang pertama, okey. Kita akan gunakan logam Logam magnesium. magnesium Magnesium yang halus sikit tu, yang Nisa. halus. Yang ini cikgu ya. Ya, betul. Okey, logam Magnesium kita letak pada terminal negatif, iaitu yang warna Negatif. hitam lah. Okey. Itu yang berwarna hitam. Yang kedua, kuprum. Kuprum. Okey. Dekatkan. Lepas tu kita celup. Okey. Kemudian kita Celup tekan sahaja. kuprum. Lepas tu ambil bacaan dia. Okey. Saya akan tengok positif. Okey, kita celupkan saja kedua-dua cikgu ya. Ya, betul. Okey. 1, 2, 3. Macam mana? Bacaan. Ada dapat bacaan ni? 1. Cikgu, tingginya cikgu. 1.1. Nilai berapa? 1. Kedudukan saya membaca voltmeter ini bukanlah kedudukan yang tepat ataupun betul. Anda perlu berada di hadapan voltmeter untuk bacaan yang lebih tepat. Tapi dari sini cikgu saya nampak 1.1. jarum voltmeternya telah bergerak kepada jumlah 1.1. Ya, betul. So, Okey. Nisa bolehlah catatkan dalam jadual kita. Baik. Yang ini tadi padanan magnesium dan juga kuprum. Okey. Okey, Nampak 1.1 ni. Okey, jom. Kita rekodkan pada jadual saya ni 1.1. Baik. Yang kedua, unit volt. Yang kedua, kita guna tengok pada jadual Nisa, sternum dengan dan kuprum. juga kuprum. Okey, sternum tu yang lembut sikit, Nisa. Okey. Kita gantikan pada terminal yang negatif tadi lah. Okey. Ah, Yang ini cikgu ya? Ya, betul. Betul lah. Lembut je. Logam sternum ni jadi berhati-hati. Okey. Okey. Dekatkan. Kita tengok bacaan dia lebih kurang. Kita
celupkan. Saya dapat 0.2. 0.2. Betul. Lah cikgu sama cikgu. Sama. Okey. Bacaannya tidak tinggi. Jadi hanya 0.2. Jadi jom kita catatkan dapatan kita. Yang ketiga kita tukarkan menggunakan zinc dan 0.2. kupron. 0.2. Dia eksperimen nampak mudah. Just Betul. tukar dan celup, tukar dan celup. Zinc dan Okey, saya dapat sini zinc dan kupron saya adalah 0.9. okey, saya akan celupkan dan lihat hasilnya. Lah bacaannya boleh tahan tinggi juga cikgu. 0.9 juga pada 9. voltmeter saya. Kita dah Cuba celupkan Nisa tengok kedua-duanya. pada kepingan zinc jadi warna apa? Cikgu, kenapa kepingan zinc ni bertukar warna cikgu? Tadi warnanya lain. Sekejap saya celup dalam sikit. Sebab dia bertindak balas dengan Kupon larutan dua sulfat berkenaan. ni. Nampak Ya. tak perbezaannya? Kalau Nisa biarkan lama, Aha. maka dia akan terhakis dan dia akan jadi mengecil. Dia akan terhakis dan mengecil. Sebab dia kehilangan elektron di situlah. Sebab tu dia Baik. jadi warna hitam. Itu Okey, tindak dan balas. akhirnya Baik. kita gunakan dua logam yang berbeza. Kenapa guna dua-dua kuprum? Baik. Tujuannya yang ni kita panggil eksperimen kawalan. Eksperimen kawalan. Kawalannya maksudnya sekiranya kita celup dia ada bacaan, maka eksperimen kita ibaratnya gagal lah. Baik. Tapi kalau kita celup dia kosong, maka eksperimen kita berjaya. Baik. Saya berdebar pula cikgu nak Ya. tahu bacaan. Okey, Ada jom. atau tidak? Kita celup kedua-duanya. Ada bacaan? Tak Cikgu, macam saya buat dengan kedua-dua logam Paku paku tadi. tadi, tak ada Ya. bacaan yang muncul. Jadi, Betul lah nilai dia tu. sama saja. Eksperimen kawalan kita tu berjaya lah. Baik. Okey, so dapat nilainya 0.0. Kosong. Tapi kan cikgu, Ya. susunan untuk susunan logam dalam siri elektrokimia ni perlu dihafal atau tidak? Okey, nanti saya terangkan kepada Nisa. Apa kata Nisa letak dulu Baik, bacaan Nisa pindahkan. pada pindahkan pada whiteboard Boleh. kita supaya murid-murid di rumah kita dapat tengoklah nilai yang berapa telah nilai kita yang dapatkan. dapat Okey, tadi. baik. Okey. Padangan logam, magnesium dan kuprum tadi saya dapatkan bacaannya 1.1. Okey. Okey. Yang kedua, saya dapat bacaannya 0.2. Okey. Padanan zinc dan kuprum kita dapat tadi 0.9 kan cikgu? Ya betul Nisa. 0.9. Dan padanan kuprum dengan kuprum tidak ada bacaan. Jadi 0.0 volt. Ini keputusan yang telah kita dapatkan dan saya telah pindahkan ke dalam jadual ini. Untuk kawan-kawan kita atau murid-murid di rumah rujuk juga. Baik. Saya dah dapatkan. Sebelum tu, saya memang betul-betul nak ucap tahniah kepada Nisa. Terima kasih. Kenapa? Berapa markah Data cikgu? yang Nisa buat tu okey cantik. Cumanya yang saya nak tahniahnya adalah kupron dengan kupron Nisa buat 0.0. Betul cikgu? Sebab ada setengahnya nama saya bila nilai kosong dia just buat kosong. Buat kosong sahaja. Yang tu saya rasa Nisa tengok semuanya ada perpuluhan berapa tiba-tiba Nisa buat 0.0 maka tak perlu saya komen lebih, saya ucap tahniah. Terima kasih cikgu. Saya beranggapan saya nak komen lebih pada Nisa, takut salah ni buat kosong saja. Maksud kita nampak kesilapan pada jalan tapi saya tak dapat nak cari kesilapan. Okey, tahniah Nisa. Terima kasih. Sebelum yang saya jawab soalan Nisa tadilah, Boleh. kita akan tengok dulu. Okey, ini contoh data yang saya dapat cumanya berbeza sedikit. Yang ni saya buat di rumah sebelum saya datang ke sinilah. Cuma berbeza di sini adalah standard dan kupron saya dapat 0.1. Mungkin saya punya dia punya liter dia tu tak berapa nilai ataupun mungkin bacaan yang saya tengok kesilapan tu, tapi ni tak ada masalah. Baik. Okey, sebab kita berdasarkan eksperimen yang dibuat. Mungkin masa saya buat eksperimen di rumah kadang-kadang faktor persekitaran tu dia mempengaruhi suhu dan sebagainya. Okey, so daripada nilai ni kita tidak berhenti di sini Nisa. Okey, kita perlukan buat analisis berdasarkan hasilnya. Apa analisis? Sebab tadi kita punya faktor utama kita adalah untuk membina siri elektrokimia, iaitu kita nak menyusun logam-logam berkenaan. Okey, menyusun yang Nisa tanya tadi
perlu ke kita hafal siri perlu elektrokimia? ke, cikgu? Nisa terlalu advance tu tanya saya. Yang tu saya stop dulu. Okey. Kita akan cerita selepas inilah. Boleh. Tapi tak lama sekejap je. Cuma saya nak beritahu Nisa. Okey, nilai-nilai berkenaan. Kenapa pentingnya kita tengok perubahannya? Sebab bila kita nak susun, okey, yang pertama saya cerita ni. Okey, magnesium dengan kuprum kita guna tadi, Ya, betul. nilainya 1.1. 1.1 nilai volt, maka kita jarakkan kuprum dan juga magnesium sebab kita ada nilai-nilai yang lain sebab kita Ya, nak betul. susun. Okey, so kita buat dulu yang pertama, kuprum mesti berada di bawah. Kenapa Betul. berada di bawah? Sebab dia berada pada terminal positif. Yang terminal negatif berada di atas. Baik. Okey. So kita letak nilai dia 1.1 sebab kita nanti kita akan nampak. Ya. Okey, yang kedua, sternum. Kenapa sternum duduk dekat je? Sebab nilai dia tadi kecil. Kecil saja. 0.1 sahaja. Dan yang ketiga, zinc, agak-agak nisalah duduk di mana. Saya rasa dia antara magnesium dengan sternum. Sebab apa? Sternum. Sebab nilai dia adalah 0.9. 0.9. So dia duduk di bawah sikitlah pada Ya, sternum. betul. Okey, Nilai yang Nisa agak bagi besar nilai situ. tu. Tengok. Okey, betul Nisa. 0.9. Maksudnya yang tu sebenarnya saya nak tanya soalan tu kemudian soalan yang lain. Cuma contoh saya bagi baik. dah. Kita contoh katakan soalan tanya, okey kita ada satu logam X. Tak tahu nama. Kalau tahu nama sebab kita dah hafal. Ya, betul. Satu logam X dengan kuprum bila disambungkan dia akan dapat nilai 0.6 contohnya. Baik. Agak-agak Nisa kalau 0.6 duduk di celah mana kita nak letak? Saya rasa mungkin dia adalah sternum. Mungkin Tak, sternum yang atau X. yang Di X. antara. Antara saya rasa dia antara sternum 0.6 dengan sternum kuprum. dengan sternum dengan kuprum. So di sinilah sternum dengan kuprum. So betul Nisa. So Nisa kata kena hafal tadi. Ya. Okey yang inilah memang kena hafal sebab dia dah berada pada kedudukan tertentu yang dibuat oleh ahli-ahli sains sebelum inilah. Yang ni kedudukan betul dia lah, magnesium, zinc, sternum dan kita punya kuprum. Betul lah kita punya. Saya nampak ada potasium di situ, cikgu, betul ya? Ya, ada Roket potasium. tu. Nasib baik kalium saya matah. ingat. Ya, Sebab apa? betul. Sebab nama saya Nisa. Didik TV KPM